Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, kita bertemu kembali dalam program Kelantan Ikhlas bagi slot STPM. Pada hari ini, cikgu akan membincangkan tentang subjek pengajian semester 3, fokus kepada bahagian B, iaitu kemahiran menganalisa jadual berbentuk peratusan. Saya Cikgu Azni binti Mahmud dari SMK Long Yunus. Seterusnya, saya akan membincangkan objektif-objektif pengajaran kita pada hari ini, di mana objektif yang pertama, saya akan mengajar pelajar untuk menganalisa data dan fakta. Objektif yang kedua adalah membuat perhitungan dan penaklukan. Manakala objektif yang ketiga ialah mentafsir teks bukan linear kepada linear berasaskan fokus soalan. Untuk seterusnya, fokus soalan kita pada hari ini ialah soalan berbentuk kemahiran alih bentuk komunikasi teks bukan linear kepada linear. Terdapat 3 bentuk soalan yang akan disoal dalam peperiksaan STPM Penggal 3 atau STPM semester 3, iaitu soalan berbentuk umum, soalan berbentuk perubahan dan soalan berbentuk perbandingan. Manakala jenis-jenis teks bukan linear yang akan dikemukakan dalam soalan berbentuk jadual, graf dan selalunya soalan akan fokus kepada graf bar. Dan bentuk soalan yang ketiga ialah soalan berbentuk carta, yang lazimnya keluar ialah soalan berbentuk carta pie. Seterusnya, cikgu akan bincangkan dengan terperinci skema pemarkahan yang akan pelajar jawab untuk soalan bahagian B semester 3. Bahagian idea, calon atau pelajar perlu mengemukakan 4 idea pada setiap soalan, di mana markah bagi satu idea ialah 1 markah. Bermakna sekiranya pelajar mampu menyatakan 4 idea, maka markah yang diperolehi ialah 4 markah. Setiap idea pelajar perlu memberikan huraian data atau huraian pengetahuan, di mana satu idea akan diperuntukkan sebanyak 2 markah huraian. Sekiranya calon berjaya mengemukakan 4 idea, maka huraian yang calon perolehi ialah 8 markah. Seterusnya, bahasa. Bagi setiap jawapan, calon perlu menulis dengan ayat yang lengkap, di mana setiap jawapan perlu ada pengenalan, idea dan penutup. Maka markah bahasa ialah 1 markah diperuntukkan kepada setiap calon. Seterusnya, bahagian rumusan, di mana rumusan membawa 2 markah. Calon perlu membuat rumusan atau kesimpulan bagi setiap jawapan yang calon kemukakan, maka markah penuh bagi rumusan ialah 2 markah. Bermaksud, keseluruhan markah bagi soalan bahagian B ialah 15 markah. Seterusnya, fokus soalan berbentuk umum, di mana cikgu akan membincangkan secara ringkas apakah kata tugas yang digunakan dalam soalan berbentuk umum. Yang pertama, soalan selalunya menggunakan perkataan huraikan. Sebagai contoh, huraikan keadaan ekonomi. Perkataan yang kedua ialah jelaskan ataupun jelaskan keadaan. Bergantung kepada data yang diberikan. Dan perkataan yang ketiga yang biasanya digunakan dalam teknik penyoalan bagi soalan berbentuk umum ialah tafsirkan. Sebagai contoh, tafsirkan kewujudan keadaan. Bergantung kepada statistik yang dikemukakan di dalam soalan. Kata tugas soalan yang keempat ialah buat analisis terhadap statistik. Jadi soalan yang berbentuk umum menggunakan perkataan yang umum, tidak fokus kepada soalan yang sepatutnya disoal. Seterusnya, cikgu akan ambil satu contoh soalan untuk dibincangkan, di mana soalan berbentuk analisa jadual peratusan. Sama-sama kita lihat soalan yang cikgu kemukakan. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan keadaan ekonomi mengikut negara dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Jelaskan cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada peringkat antarabangsa. Daripada soalan yang dikemukakan, calon atau pelajar dapat lihat bentuk soalan yang dikemukakan ialah berbentuk umum, iaitu menggunakan perkataan huraikan. Di mana calon atau pelajar perlu menghuraikan keadaan ekonomi yang dikemukakan di dalam jadual yang diberikan, dan seterusnya pelajar perlu menjelaskan cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia di peringkat antarabangsa.
Daripada jadual yang dikemukakan, kita sama-sama rujuk kepada jadual. Tajuk jadual ialah keluaran dalam negara kasar atau KDNK mengikut negara dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Terdapat 5 negara yang dibincangkan dalam jadual dan jadual menggunakan perkataan KDNK benar sebagai maklumat di mana unit yang digunakan ialah peratus. Terdapat 3 tahun yang dikemukakan di mana data-data yang diperuntukkan menunjukkan keadaan KDNK benar bagi negara-negara yang dinyatakan. Seterusnya, daripada soalan, cikgu telah buat analisa tentang skema jawapan yang perlu calon kemukakan. Daripada soalan, berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan keadaan ekonomi mengikut negara dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Jelaskan cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada peringkat antara bangsa. Skema yang perlu dikemukakan oleh calon ialah berbentuk 2+2 di mana calon perlu menghuraikan keadaan ekonomi dan seterusnya calon perlu menghuraikan cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada peringkat antara bangsa. Daripada jadual yang diberikan, cikgu telah memberikan warna yang berbeza kepada setiap data yang sepatutnya calon buat analisa. Sebagai contoh bagi negara Singapura, huraian adalah berbentuk perubahan di mana terdapat perubahan KDNK benar bagi negara Singapura dari tahun 2017 menurun kepada 3.0 pada tahun 2018 dan kekal pada 3.0 pada tahun 2019. Itu adalah idea yang pertama. Yang kedua, cikgu warnakan dengan warna biru di mana menunjukkan perubahan. Calon perlu membuat analisa secara perubahan di mana dalam pada jadual yang diberikan terdapat 3 negara yang mengalami perubahan KDNK yang tidak konsisten. Bila berlaku perubahan secara tidak konsisten, maka calon perlu mengemukakan pattern yang terlibat dalam setiap perubahan. Daripada 3 negara yang dinyatakan, kita dapati pattern yang berlaku dalam perubahan ialah secara menurun kemudian meningkat semula. Bagi negara yang berikutnya, iaitu terdapat 2 negara iaitu Vietnam dan Malaysia mengalami perubahan KDNK benar yang semakin meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan idea yang sepatutnya calon nyatakan dalam setiap jawapan. Cikgu bagi contoh idea pertama iaitu idea perubahan di mana cikgu bagi contoh atau rujukan daripada jadual yang kita bincangkan tadi di bahagian bawah jawapan. Sama-sama kita tengok idea yang sepatutnya pelajar berikan. Bagi idea perubahan yang pertama, calon perlu mengemukakan idea dalam satu ayat yang lengkap. Sebagai contoh, keadaan ekonomi bagi negara Malaysia dan Vietnam menunjukkan KDNK benar semakin meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Daripada analisis data, terdapat 2 negara yang mengalami perubahan KDNK semakin meningkat. Kedua-dua negara perlu dinyatakan di dalam jawapan ataupun idea yang calon perlu nyatakan. Seterusnya, untuk bahagian huraian, calon hanya perlu memilih satu negara sahaja untuk diberikan data atau hujahan. Jadi sebagai contoh di sini, cikgu telah mengambil negara Malaysia untuk dinyatakan dalam huraian atau analisa data. Kita sama-sama tengok perubahan KDNK bagi negara Malaysia pada tahun 2017. KDNK benar adalah sebanyak 4.7%. Tahun 2018 KDNK benar sebanyak 5.5% dan pada tahun 2019 KDNK benar sebanyak 6.0%. Semasa menjawab soalan, calon perlu mengemukakan jawapan dalam ayat yang lengkap. Cikgu tunjukkan bagaimana cara calon menghuraikan jawapan yang sebenar. Untuk idea, keadaan ekonomi bagi negara Malaysia dan Vietnam menunjukkan KDNK benar semakin meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Bermakna calon telah mendapat 1 markah untuk idea. Untuk huraian, calon perlu menyatakan dengan lengkap. Sebagai contoh, KDNK benar bagi negara Malaysia.
Okay, pada tahun 2017, KDNK benar bagi negara Malaysia mencatatkan sebanyak 4.7%. Pada tahun 2018, KDNK benar bagi negara Malaysia mencatatkan 5.5%. Manakala pada tahun 2019, KDNK benar mencatatkan sebanyak 6.0%. Okay, bagi soalan yang berbentuk peratusan, calon perlu mengemukakan data setiap tahun. Okay, sama ada meningkat atau menurun. Setiap tahun perlu dinyatakan data di bahagian huraian. Sekiranya calon hanya menyatakan data pada tahun pertama dan tahun terakhir saja seperti mana analisa jadual biasa, maka huraian adalah kosong markah. Bermaksud huraian yang calon nyatakan adalah tidak tepat. Seterusnya, cikgu akan membincangkan idea kedua di bahagian perubahan di mana negara yang terlibat ialah negara Singapura. Sama-sama kita tengok idea yang berkaitan. Ideanya ialah keadaan ekonomi bagi negara Singapura menunjukkan KDNK benar menurun dan tiada perubahan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Untuk satu negara sahaja, maka calon perlu menyatakan negara berkenaan sebagai contoh atau huraian. Jadi sama-sama kita rujuk jadual yang telah cikgu lampirkan di bahagian jawapan. Calon-calon boleh tengok. KDNK benar bagi negara Singapura pada tahun 2017 mencatatkan 3.9%. Pada tahun 2018 mencatatkan 3.0% dan pada tahun 2019 kekal sebanyak 3.0%. Jadi idea yang sepatutnya bagi negara Singapura ialah keadaan ekonomi bagi negara Singapura menunjukkan KDNK benar menurun tetapi tiada perubahan. Menurun dan tiada perubahan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Maka calon mendapat idea 1 markah. Untuk bahagian data atau huraian, calon perlu mengemukakan ketiga-tiga tahun di mana data KDNK dicatatkan. Pada tahun 2017, KDNK benar bagi negara Singapura telah mencatatkan sebanyak 3.9%. Pada tahun 2018 mencatatkan sebanyak 3.0% dan KDNK benar pada tahun 19 bagi negara Singapura telah mencatatkan angka yang sama seperti mana tahun 2018 iaitu sebanyak 3.0%, bermakna tidak ada perubahan. Seterusnya, bagi idea yang ketiga, cikgu akan menunjukkan bagaimana cara calon mengemukakan idea secara perubahan. Untuk secara perubahan, calon perlu membuat analisa. KDNK paling tinggi dan KDNK paling rendah bagi ketiga-tiga tahun yang melibatkan negara-negara yang telah dicatatkan di dalam jadual yang dinyatakan. Kita sama-sama tengok idea yang dinyatakan. Keadaan ekonomi bagi negara Thailand, Indonesia dan Filipina menunjukkan KDNK benar tidak konsisten iaitu menurun dan kemudian meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Ini adalah idea, masih lagi idea perubahan tetapi idea perubahan yang tidak konsisten. Sama-sama kita tengok daripada jadual yang diberikan terdapat 3 negara yang menunjukkan KDNK benar yang tidak konsisten, iaitu Thailand, Indonesia dan Filipina dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Di bahagian idea, calon perlu mengemukakan kesemua negara yang mengalami pola tidak konsisten, tetapi untuk bahagian huraian, calon hanya bagi contoh satu negara sahaja yang mengalami keadaan yang dinyatakan dalam idea di atas. Cikgu ulang semula. Idea perubahan yang ketiga ialah keadaan ekonomi bagi negara Thailand, Indonesia, Filipina. Cikgu ulang semula. Keadaan ekonomi bagi negara Thailand, Indonesia dan Filipina menunjukkan KDNK benar tidak konsisten iaitu menurun dan kemudian meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Cikgu ambil contoh negara Thailand. Pada tahun 2017, negara Thailand mencatatkan KDNK benar sebanyak 2.9%. Pada tahun 2018, KDNK benar bagi negara Thailand menurun kepada 2.0%. Dan pada tahun 2019, KDNK benar bagi negara Thailand meningkat semula kepada 4.6%. Seterusnya,
Okey, untuk idea yang keempat, cikgu akan bincangkan berkaitan dengan idea perbandingan. Okey, di mana soalan umum melibatkan idea secara perubahan dan juga idea secara perbandingan. Dan idea keempat yang terdapat dalam jadual yang cikgu bincangkan hari ini ialah idea yang berbentuk perbandingan. Okey, sama-sama kita tengok idea perbandingan. Okey, ideanya, keadaan ekonomi menunjukkan KDNK benar paling tinggi pada tahun 2017 dan tahun 2016 ialah di negara Filipina dan tahun 2019 ialah di negara Vietnam, manakala KDNK benar paling rendah pada tahun 2017 dan tahun 2018 ialah di negara Thailand dan tahun 2019 ialah di negara Singapura. Bagi idea perbandingan, calon perlu membuat analisa tentang perbandingan sama ada perbandingan paling tinggi dan juga perbandingan paling rendah. Okey, di mana perbandingan yang ketara ataupun nilai yang ketara sahaja perlu dibuat perbandingan setiap tahun. Okey, daripada jadual yang cikgu nyatakan di bawah sebagai huraian, sama-sama kita lihat okey, KDNK benar paling tinggi okey, pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Okey, kita dapati di negara Filipina. Okey, manakala KDNK paling rendah pada tahun 2017 dan 2018 ialah di negara Thailand dan tahun 2019 ialah di negara Singapura. Jadi idenya ialah keadaan ekonomi menunjukkan KDNK benar paling tinggi pada tahun 2017 dan tahun 2018 ialah di negara Filipina. Okey, yang cikgu catatkan dengan warna merah. Okey, manakala pada tahun 2019 ialah negara Vietnam. Okey, yang cikgu catatkan dengan warna merah. Manakala KDNK benar paling rendah pada tahun 2017 dan 2018 ialah di negara Thailand dan tahun 2019 ialah di negara Singapura. Iaitu yang cikgu catatkan dengan color berwarna biru. Jadi untuk analisa ataupun huraian data, calon perlu memberikan data setiap tahun. Okay, sebagai contoh, KDNK benar paling tinggi pada tahun 2017 dicatatkan di negara Filipina iaitu sebanyak 7.2%. Okay, pada tahun 2018, KDNK benar paling tinggi juga dicatatkan di negara Filipina iaitu 6.2% dan KDNK benar paling tinggi pada tahun 2019 dicatatkan di negara Vietnam iaitu sebanyak 6.6%. KDNK benar paling rendah pada tahun 2017 dicatatkan di negara Thailand iaitu sebanyak 2.9%. Tahun 2018, KDNK benar paling rendah dicatatkan juga di negara Thailand iaitu sebanyak 2.0% dan KDNK benar paling rendah pada tahun 2019 dicatatkan di negara Singapura iaitu sebanyak 3.0%. Okay, calon perlu menyatakan setiap negara dan juga setiap tahun dan data KDNK benar yang terlibat dengan huraian berkenaan. Okay, seterusnya, bagi analisa atau idea pengetahuan di mana soalan mengkehendaki agar calon menghuraikan cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada peringkat antarabangsa. Maka cikgu cadangkan di sini terdapat 4 cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia iaitu dari segi teknologi, kepakaran, persaingan dan penggunaan sumber. Jadi bagi soalan yang berbentuk umum, cikgu rumuskan di sini. Calon perlu mengemukakan idea-idea yang diperlukan atau yang disoalkan dalam soalan, sama ada idea berbentuk campuran 2+2 atau berbentuk 4+0, bergantung kepada teknik penyoalan dan juga data yang dikemukakan kepada pelajar. Jadi untuk soalan yang cikgu kemukakan tadi, maka idea adalah 2+2, di mana soalan berbentuk umum, calon perlu menghuraikan 2 idea berkaitan dengan analisa data, iaitu yang melibatkan data perubahan dan perbandingan, dan 2 idea pengetahuan untuk mendapatkan 4 idea bagi setiap soalan. Okay, seterusnya, untuk soalan yang kedua, cikgu akan bincangkan juga soalan yang berbentuk peratusan, tetapi soalan ini ada sedikit perbezaan daripada soalan yang pertama kita bincangkan tadi. Okay, sama-sama kita lihat soalan yang kedua.
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan kadar inflasi di negara-negara Asia terpilih dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Jelaskan kesan inflasi yang dihadapi oleh sesebuah negara. Dalam jadual yang diberikan, terdapat data berkaitan dengan kadar inflasi. Dan unitnya juga adalah peratus. Terdapat 4 tahun yang perlu calon buat analisa, iaitu tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2013. Terdapat 5 negara yang terlibat dalam kadar inflasi yang dinyatakan, tetapi data ini menunjukkan terdapat 2 negara yang mengalami kadar inflasi yang negatif, iaitu negara China dan negara Thailand. Jadi ada sedikit perbezaan cara bagaimana calon hendak menjawab soalan yang dikemukakan. Seterusnya, cikgu tunjukkan kepada calon macam mana cara untuk menganalisa soalan yang kedua. Sama-sama kita baca semula soalan yang dikemukakan. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan kadar inflasi di negara-negara Asia terpilih dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Itu adalah tugasan soalan yang pertama, di mana soalan menghendaki agar calon menghuraikan kadar inflasi di negara Asia terpilih dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Arahan soalan yang kedua atau fokus soalan yang kedua ialah calon dikehendaki agar menjelaskan kesan inflasi yang dihadapi oleh sesebuah negara. Justru soalan yang dikemukakan adalah berbentuk umum dan skema jawapan yang sepatutnya ialah 2 tambah 2, di mana calon perlu mengemukakan 2 analisa data dan 2 analisa pengetahuan. Daripada jadual atau rangsangan soalan yang diberikan, sama-sama kita buat perbincangan, di mana idea yang pertama yang cikgu telah tandakan dengan warna biru. Kita dapat lihat di sini bahawa negara Indonesia dan Malaysia juga negara Singapura melibatkan idea atau analisa secara perubahan. Cikgu ambil contoh negara Indonesia. Kadar inflasi menunjukkan keadaan yang tidak konsisten, iaitu meningkat kemudian menurun, meningkat dan kemudian menurun semula. Begitu juga bagi negara Malaysia, mengalami keadaan yang tidak konsisten, iaitu menurun, meningkat kemudian menurun semula. Tetapi bagi negara Singapura, walaupun mengalami keadaan yang juga tidak konsisten, tetapi pattern bagi negara Singapura adalah berbeza dengan negara Indonesia dan Malaysia, di mana keadaan di Singapura menunjukkan tidak konsisten dengan patternnya ialah meningkat dan menurun. Itu terdapat 2 perubahan sahaja, manakala perubahan bagi negara Indonesia dan Malaysia ialah 3 perubahan. Seterusnya, bagi analisa yang kedua, cikgu tunjukkan di sini ialah analisa secara perbandingan, di mana calon perlu membuat perbandingan data yang paling tinggi dan data paling rendah daripada jadual yang telah cikgu berikan ataupun jadual yang kita akan bincangkan. Calon boleh lihat yang cikgu color ataupun tandakan dengan warna purple, itu negara Indonesia, menunjukkan kadar inflasi paling tinggi pada ke-4 tahun, manakala yang cikgu tandakan dengan warna hijau menunjukkan kadar inflasi yang paling rendah setiap tahun. Daripada analisa yang telah dibuat, calon-calon boleh nampak kadar inflasi paling rendah pada tahun 2010 ialah di negara Singapura, itu yang berwarna hijau. Pada tahun 2011, kadar inflasi paling rendah ialah di negara Malaysia. Pada tahun 2012 juga di negara Malaysia, dan tahun 2013 juga di negara Malaysia, dan ditambah pula dengan negara Singapura, iaitu kadar inflasi paling rendah cikgu telah tandakan dengan berwarna hijau. Manakala kadar inflasi paling tinggi pada ke-4 tahun yang berwarna purple. Untuk seterusnya, daripada soalan tadi, idea yang ketiga ataupun idea yang berbeza dengan soalan yang pertama tadi, di mana dalam soalan yang kedua ini, rangsangan yang diberikan terdapat kadar inflasi yang berbentuk negatif. Di mana calon boleh lihat yang cikgu tandakan dengan warna merah. Bagi negara China dan Thailand, terdapat data yang menunjukkan kadar inflasi berbentuk negatif, iaitu di negara China pada tahun 2013 menunjukkan negatif 0.7,
manakala di negara Thailand pada tahun 2013 menunjukkan negatif 0.9. Seterusnya, ini adalah jawapan lengkap yang cikgu akan bincangkan dengan calon berkaitan dengan soalan kedua yang kita bincangkan tadi. Idea pertama bagi idea perubahan. Calon boleh nampak idea yang cikgu kemukakan iaitu kadar inflasi di negara Singapura menunjukkan keadaan yang tidak konsisten iaitu meningkat kemudian menurun, dan kadar inflasi di negara Malaysia dan Indonesia menunjukkan keadaan yang tidak konsisten iaitu menurun, meningkat dan menurun semula pada tahun 2010 hingga tahun 2013. Jadi untuk idea perubahan iaitu idea tidak konsisten, walaupun tiga-tiga negara menunjukkan pattern yang berbeza, tetapi itu adalah dikira sebagai satu idea sahaja. Tetapi di bahagian idea, calon perlu mengemukakan setiap pattern yang berlaku kepada negara-negara berkenaan. Untuk idea, semua negara perlu ditunjukkan dan dinyatakan pattern yang terlibat dengan perubahan tidak konsisten tadi. Untuk bahagian huraian, calon hanya perlu mengambil satu negara sahaja untuk diberikan huraian data. Jadi sebagai contoh di sini, cikgu telah mengambil negara Malaysia untuk dinyatakan sebagai huraian data. Sebagai contoh, negara Malaysia, datanya adalah pada tahun 2010, kadar inflasi di negara Malaysia menunjukkan sebanyak 3.6%. Pada tahun 2011, kadar inflasi di Malaysia menunjukkan 2.0%. Pada tahun 2012, kadar inflasi di Malaysia sebanyak 5.4%. Dan pada tahun 2013, kadar inflasi di Malaysia sebanyak 0.6%. Menunjukkan keadaan yang tidak konsisten, di mana pada tahun 2010 mencatatkan 3.6%. Tahun 2011 telah menurun kepada 2.0%. Pada tahun 2012, kadar inflasi di Malaysia meningkat semula kepada 5.4%. Dan pada tahun 2013, kadar inflasi di Malaysia telah menurun kepada 0.6%. Jadi calon boleh nampak dengan jelas terdapat tiga perubahan atau pattern yang menunjukkan keadaan yang tidak konsisten. Seterusnya, bagi idea yang kedua, cikgu nyatakan ialah idea perbandingan. Terdapat satu idea perbandingan yang melibatkan data-data yang dinyatakan tadi. Di mana di bahagian idea perbandingan, calon perlu membuat perbandingan data yang ketara iaitu data paling tinggi dan data paling rendah bagi setiap negara dan setiap tahun. Terdapat idea perbandingan iaitu kadar inflasi paling tinggi pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 ialah di negara Indonesia, manakala kadar inflasi paling rendah pada tahun 2010 ialah di negara Singapura, tahun 2011 dan tahun 2012 ialah di negara Malaysia, dan tahun 2013 ialah di negara Malaysia dan Singapura. Untuk huraian data, cikgu telah masukkan jadual yang kita bincangkan tadi sebagai rujukan atau sebagai panduan pelajar untuk mengemukakan jawapan. Cikgu bagi huraian di sini. Bagi negara Indonesia, kadar inflasi paling tinggi pada tahun 2010 iaitu mencatatkan sebanyak 13.1%, pada tahun 2011 mencatatkan sebanyak 6.3%, pada tahun 2012 mencatatkan 9.8% dan pada tahun 2013 kadar inflasi paling tinggi di Indonesia mencatatkan 4.8%. Kadar inflasi paling rendah pada tahun 2010 dicatatkan di negara Singapura iaitu 1.0%. Kadar inflasi paling rendah pada tahun 2011 dicatatkan di negara Malaysia iaitu sebanyak 2.0%. Manakala kadar inflasi paling rendah pada tahun 2012 juga dicatatkan di negara Malaysia iaitu sebanyak 5.4%. Manakala kadar inflasi paling rendah pada tahun 2013 dicatatkan di negara Malaysia dan Singapura iaitu masing-masing sebanyak 0.6%. Seterusnya, idea yang ketiga ialah idea perubahan atau kadar inflasi yang negatif. Terdapat dua negara yang mencatatkan kadar inflasi yang negatif. Bagi negara yang mencatatkan kadar inflasi yang negatif, calon tidak perlu membuat analisa data sama ada perubahan atau perbandingan ataupun tidak konsisten,
kerana idea yang negatif adalah idea yang tersendiri. Jadi untuk soalan yang kedua ini, apabila terdapat data yang menunjukkan negatif, maka idea yang perlu dinyatakan ialah negatif. Okay, bukan perubahan ataupun perbandingan, tetapi idea yang lain. Okay, kita sama-sama tengok idea yang terlibat. Okay, kadar inflasi negatif dicatatkan di negara China dan Thailand pada tahun 2013. Jadi calon mendapat 1 markah idea. Bagi huraian data yang menunjukkan inflasi yang negatif, calon perlu mengemukakan kedua-dua negara dan kedua-dua data yang menunjukkan nilai yang negatif. Sekiranya calon memberikan hanya 1 data sahaja, maka huraian adalah kosong kerana kategori huraian calon adalah tidak tepat. Okey, huraian data bagi kadar inflasi negatif adalah seperti berikut. Okey, kadar inflasi negatif dicatatkan di negara China pada tahun 2013, iaitu mencatatkan sebanyak negatif 0.7% dan di negara Thailand mencatatkan sebanyak negatif 0.9%. Okey, seterusnya, cikgu akan bincangkan kesan-kesan inflasi yang dihadapi oleh negara-negara yang berkenaan. Cikgu bagi cadangan di sini terdapat 4 idea pengetahuan yang berkaitan dengan kesan inflasi, iaitu yang pertama ialah perbelanjaan kerajaan meningkat. Idea yang kedua ialah peningkatan kos pengeluaran. Idea yang ketiga ialah peningkatan harga barangan dan yang keempat ialah peningkatan kos hidup. Jadi secara rumusannya untuk soalan yang kedua, terdapat 3 idea yang berkaitan, iaitu idea perubahan, idea perbandingan dan idea negatif. Manakala di bahagian pengetahuan juga calon perlu menyatakan idea. Okay, secara rumusannya, soalan yang kedua juga berbentuk skema 2+2 di mana calon perlu menyatakan 2 idea analisa data dan 2 idea pengetahuan untuk mendapatkan 4 idea yang lengkap. Okay, sekian sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap calon-calon sudah memahami cara untuk membuat analisa data atau jadual yang berbentuk peratusan. Okay, cikgu harap semua pelajar dapat bersedia untuk menghadapi peperiksaan semester 3 dan semoga pelajar berjaya menjawab soalan dengan baik. Sekian sahaja dari cikgu. Terima kasih.